Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Rejab 4 Februari bersama saya Aziza Arifin dan berikut berita utama malam ini. Pemandu sebabkan kematian 4 beranak didakwa. Juga bayi dibuang di depan restoran. Pemandu Nissan Navara yang menyebabkan kematian 4 beranak 28 Januari lalu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bentong atas 4 tuduhan bunuh dan 2 tuduhan membabitkan kesalahan berkaitan dadah. Tertuduh Ahmad Fuad Muhammad Saleh 44 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan berkaitan dadah. Tertuduh yang bekerja sebagai penternak ikan dituduh atas 4 pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Berdasarkan 4 pertuduhan, tertuduh pada kira-kira pukul 2.30 petang pada 28 Januari lalu di kilometer 2 Jalan Lebu Mempaga di Bentong didakwa membunuh 4 mangsa iaitu Raihan Muhammad 43 tahun, Ahda Dalili Muhammad Nazri 14 tahun, Ahmad Muaz Muhammad Nazri 7 tahun dan Ahda Imtinan Muhammad Nazri 5 tahun. Bagi pertuduhan kelima, tertuduh didakwa pada pukul 12.05 tengah malam 29 Januari lalu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bentong didapati menggunakan dadah berbahaya jenis metafetamin dengan cara yang salah. Manakala pertuduhan ke-6, tertuduh didakwa pada 11.45 pagi 28 Januari lalu di kilometer 2 Jalan Lebu Mempaga di Bentong memiliki 0.75 gram metafetamin. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 15-1 ADB yang dibaca bersama Seksyen 38B ADB dan Seksyen 12-2 ADB 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 12-3 ADB 1952. Magistrate Syahrul Ehsan Hasim tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana berdepan dakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. 16 Mac depan sebutan semula kes bagi mendapatkan keputusan maklumat bedah siasat ke-4 mangsa dan juga laporan kimia tertuduh. 28 Januari lalu, mangsa bersama 3 anaknya maut selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki mereka dirempuh sebuah pacuan 4 roda di simpang lampu isyarat Susur Lebuh Raya Central Spine Road CSR dekat kilometer 2 Jalan Lebuh Mempaga dekat Bentong. Takut ditahan selepas dikejar Peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, 2 lelaki bertindak mencampakkan bungkusan plastik berisi 30 kg ketulan ganja mampat di perairan Kuala Perlis malam. Pengarah APMM Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, dalam kejadian jam 1.42 pagi itu, bot Peronda APMM Zon Maritim Kuala Perlis mengesan bot fiber tanpa nombor pendaftaran 2.26 Batu Nautika, Barat Laut Muara Kuala Perlis dari arah Thailand. Beliau berkata anggota maritim telah mengarahkan tekong memberhentikan bot, namun salah seorang suspek bertindak mencampakkan bungkusan plastik hitam ke laut sebelum memecut meninggalkan perairan Kuala Perlis. Katanya bot maritim mengejar suspek sejauh 3 km, namun keadaan perairan sempadan Malaysia-Thailand yang hanya dipisahkan sekitar 2 km dari perairan Kuala Perlis menyebabkan kedua suspek itu berjaya meluluskan diri bersama bot mereka ke perairan Thailand. Katanya pemeriksaan ke atas bungkusan plastik hitam itu kemudian menemui guni merah di dalamnya yang mengandungi 30 ketulan ganja dianggarkan bernilai RM150,000. Menurut beliau, bekalan ganja ini dianggarkan seberat 1 kilogram setiap satu dan ia diikat dalam bentuk 4 segi serta dibalut kemas dengan plastik putih dan dipercayai cuba diseludup ke negara ini melalui jalan laut di mana sindiket yang menggunakan transporter untuk membawa masuk ganja berkenaan. Modus operandi kumpulan ini melakukan barter trade atau pertukaran secara barter dengan daun ketum yang dibawa dari negara ini ke Thailand. Dia salah satu MO dia macam itulah. Bawa masuk ganja, transfer ketum. Jadi transporter ni dia dapat dua charge. Kan? Satu dia bawa keluar, satu dia bawa masuk. Kalau dia bawa keluar dapat
dia bawa masuk ni 700, contoh dia bawa masuk ketum pula ke negara dia, dapat lagi 700. Satu trip dia dapat 1,400. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat APMM Zon Maritim Kuala Perlis hari ini. Jelas beliau, siasatan awal mendapati bekalan ganja berkenaan dipercayai adalah untuk pasaran di negeri bahagian utara negara seperti Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hasil siasatan mendapati sindiket pengedaran dadah ini akan bergerak menggunakan bot fiber dengan enjin bergalah berkuasa tinggi bagi memudahkan mereka memasuki kawasan cetek dan melarikan diri sekiranya dikesan oleh pihak berkuasa. Seorang bayi perempuan yang dipercayai baru dilahirkan ditemui di depan sebuah restoran di Taman Mutiara Batu Berendam, Melaka. Dalam kejadian jam 7 pagi tadi, bayi yang masih bertali pusat dan berdarah itu ditemui dalam bakul pakaian berwarna krim dengan beralaskan kain batik dalam keadaan menangis dan masih bernyawa. Memetik laporan portal alhijrahnews.com, Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintendent Rais Mukris Azman Aziz berkata, bayi itu ditemui seorang pekerja am wanita berusia 51 tahun yang mendakwa terdengar bunyi tangisan ketika berada di kawasan berhampiran. Wanita itu terus membawa bayi terbabit ke sebuah klinik berdekatan untuk mendapatkan bantuan bagi menghubungi polis dan juga ambulans. Bayi berkenaan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Menurut Superintendent Rais Mukris, kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan iaitu menyembunyikan kelahiran. Kertas siasatan telah dibuka oleh Bahagian Siasatan Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka. Kerajaan bercadang membina terowong jalan raya dan pengurusan air banjir smart di bandar yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Shah Alam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata syur itu antara cadangan jangka pendek dan jangka panjang yang dikemukakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA untuk menyelesaikan masalah banjir. Antara cadangan lain ialah mengenal pasti pusat pemindahan sementara PPS tetap dan melengkapkannya dengan kemudahan seperti tandas, bilik mandi dan stor untuk penyimpanan barangan keperluan asas bagi mangsa banjir seperti tilam dan kemah. Kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan juga diberikan tanggungjawab untuk memastikan saluran perparitan dalam keadaan baik dan menaik taraf, mendalamkan dan melebarkan sungai-sungai utama. Selain itu, turut dicadangkan meninggikan benteng dan ban sungai serta parit, membina lebih banyak tebatan banjir, membina empangan dan stesen pintu kawalan air baraj bagi mengawal kenaikan paras air, pemindahan kawasan kampung di tepi sungai yang berisiko banjir ke kawasan yang lebih tinggi, mewujudkan pusat ramalan cuaca numerikal kebangsaan dan membangunkan sistem ramalan dan amaran banjir berasaskan kecerdasan buatan AI serta sistem amaran awal banjir lumpur. KASA juga membuat cadangan membangunkan kawasan penempatan berdaya tahan seperti Sponge City di China dan mewujudkan takungan air atau kota takungan pinggir sungai seperti di Belanda. Menurut Perdana Menteri, masalah banjir perlu diselesaikan secara tuntas kerana bencana baru-baru ini telah mengakibatkan negara mengalami kerugian 6.1 bilion ringgit akibat kerosakan aset awam dan infrastruktur, tempat kediaman, kenderaan, sektor pembuatan, premis perniagaan dan sektor pertanian. Jelas beliau, apa yang berlaku ini seharusnya menjadi titik permulaan untuk merangka paradigma baharu bagi menghadapi bencana banjir pada masa akan datang. Justru masalah ini harus diselesaikan secara tuntas. Benarkah perbankan Islam lebih mahal? Tiada perubahan prosedur operasi standard SOP bagi pelaksanaan solat sunat tarawih menjelang bulan Ramadan nanti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, tiada SOP yang dikhususkan untuk solat tarawih
kerana masih menggunakan SOP yang sama seperti mana menunaikan solat di masjid dan surau ketika ini. Tak ada khusus yang itu sama ya. Tarawih dengan tak tarawih sama. Kita masih lagi berjalan mengikut SOP dan sebagainya. Perlu ada sama ada di dalam waktu kita solat ataupun waktu kita di kedai makan atau kita malih bersosial sebagainya. Benda itu perlu macam biasalah, perlu diikut peraturan tentukan oleh pihak KKM. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran Bulan Solat Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Putrajaya hari ini. Berdasarkan SOP sedia ada di masjid dan surau wilayah persekutuan, penjarakan fizikal jemaah adalah 1 meter dengan mengikut kapasiti sebenar masjid dan surau. Manakala untuk negeri-negeri pula tertakluk arahan daripada Jabatan Agama Negeri. Dalam pada itu, pada majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, hanya melalui ibadat solat yang sempurna sahaja mampu menghindarkan seseorang individu daripada terjerumus kepada amalan rasuah, ia termasuk dalam kalangan pemimpin negara. Jelasnya, tindakan pengabaian solat fardu khususnya akan melahirkan individu dan pemimpin yang tidak bertanggungjawab yang akhirnya terlibat dalam perkara haram di sisi Islam. Nak menggambarkan sembahyang ini merupakan trust kepada kehidupan kita. Dan kita tahu akibat daripada pengabaian solat ini maka lahir macam-macam. Kalau dia jadi suami-suami yang kadang-kadang tak bertanggungjawab, kalau jadi isteri pula isteri yang tidak taat kepada suami, ataupun anaknya pula anak neraka. Dia bila solat nanti insya-Allah dia takut nak makan benda-benda yang haram, rasuah dan sebagainya. Tambah beliau, seorang pemimpin yang menjiwai solat pasti akan menolak rasuah dan salah guna kuasa. Jelasnya, sekiranya solat yang didirikan itu penuh khusyuk, ia mampu membimbing setiap umat Islam menjadi insan yang bertakwa. Lebih-lebih lagi ketika berdepan pelbagai isu sosial seperti gejala keruntuhan akhlak, penyalahgunaan dadah, zina, rasuah dan 1001 lagi isu sosial. Justru adalah mustahak untuk umat Islam kembali kepada asas kehidupan iaitu solat. Terdahulu, beliau merasmikan pelancaran Bulan Solat Peringkat Kebangsaan 2022. Hadir sama Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari dan pemangku Ketua Pengarah JAKIM Hakimah Muhammad Yusof. Dakwaan bahawa perbankan Islam lebih mahal berbanding konvensional adalah tidak tepat seperti yang dicanang sesetengah pihak. Pensyarah Kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, Dr. Ahmad Sufian C. Abdullah berkata, sekiranya lebih mahal sekalipun, peningkatan itu sebenarnya tidak terlalu ketara dan dibuat untuk memastikan sesuatu pembiayaan bebas daripada unsur riba. Mungkin polisi bank tersebut, mungkin dia nak promote yang konvensional sikit, mungkin pada ketika itu dia murahkan sikit. So kita sebagai orang Islam jangan terpengaruhlah dengan kadang-kadang murah itu sedikit saja harganya. Mungkin beza RM50 ataupun RM30 je sebulan, ataupun mungkin RM10 je sebulan beza. Dan kadang-kadang ada perbezaan itu. So kita ambil yang Islamik kerana dia lebih patuh syariah. So dalam mekanisme harga, pasaran yang menentukan. Harga sesuatu financing itu, sama ada rumah ataupun pembiayaan peribadi, faktor pasaran yang menentukan. Tambahnya, antara faktor yang menentukan harga pembiayaan Islamik tersebut adalah penarafan kredit individu, faktor pasaran, polisi bank dan sebagainya. Menurutnya lagi, harga pasaran ansuran pula perlu selari dengan tempoh bayaran, di mana lebih lama tempoh bayaran, lebih tinggi harga pasaran ansuran tersebut. Jelas Dr. Sufian, selain itu terdapat perbezaan yang ketara bagi caj lewat bayar atau LPC antara perbankan Islamik dan konvensional. Takwid ialah mengenakan kos-kos yang tidak lebih daripada 1%. Kan? Sekatalah bank ada kos disebabkan kita lambat bayar, maka kita kena bayar lebih sikit. Kan? Kosnya tak lebih daripada 1%. Kalau lebih pun bank tak boleh ambil lebih. Itu kelebihan Islamic Bank. Kalau konvensional, dia boleh ambil sebanyak mana yang dia dalam kontrak itulah. Tapi Islamic Bank tak boleh lebih 1%. Katalah kos itu kurang daripada 1%. So Islamic Bank boleh ambil sehingga 1% dan lebihan itu dia akan salurkan kepada
kepada chariti. Justru beliau mengingatkan umat Islam agar mendalami ilmu perbankan dan tidak sewenang-wenangnya membuat sebarang kenyataan yang boleh menjejaskan imej sistem perbankan Islam sedia ada. Jelasnya lagi, perbankan Islam tidak semestinya perlu memberikan kadar terendah kepada pelanggannya, sebaliknya berperanan memastikan sesuatu pembiayaan patuh syariah dan bebas daripada unsur riba. Baru-baru ini tular di media sosial berhubung dakwaan individu berhubung kadar pembiayaan Islamik yang dikatakan terlalu tinggi sehingga menimbulkan persoalan tentang perbandingan antara pembiayaan Islamik dan pinjaman konvensional. Meskipun cuaca panas yang dirasai ketika ini adalah fenomena biasa saban tahun, namun jika seseorang individu terdedah terlalu lama secara berterusan, ia mampu mengundang pelbagai masalah kepada kesihatan. Pakar Kesihatan Pekerjaan dan Kesihatan Am Dr. Hanafiah Bashirun berkata, terdapat beberapa panduan yang boleh dilakukan bagi mengurangkan kesan dan risiko terhadap kesihatan akibat cuaca panas yang ekstrim, lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak kerana golongan itu lebih mudah terkena serangan strok haba berbanding orang dewasa. Pastikan kita minum air dengan banyak. Biasanya dalam seharian kita memerlukan lebih kurang 2.5 liter air sehari. So di mana kita memerlukan lebih kurang 5 botol kecil air mineral untuk pastikan tahap air dalam badan adalah memadai. Akan tetapi jikalau berlaku pada musim panas, kita mungkin perlu minum lebih daripada amount 2.5 liter. Tapi sekurang-kurangnya kita dapatkan 2.5 liter sehari. Di mana kanak-kanak juga kita cuba dapatkan sebanyak mungkin minuman harian bergantung pada umur dan juga berat badan kanak-kanak tersebut. Selain itu, elakkan aktiviti di kawasan terdedah sinaran matahari yang kuat dan terbuka seperti kawasan pantai, Tasik dan Padang, terutama selepas pukul 12 tengah hari kerana suhu waktu itu lebih tinggi. Selain itu, kurangkan pengambilan minuman berkafein atau bergula kerana kandungannya boleh memekatkan darah dan mudah mendapat kesan dehidrasi. Namun, jika tidak dapat dielakkan, orang ramai dinasihatkan supaya minum air masak dengan banyak selain memakai pakaian yang longgar dan nipis. Majikan juga perlu mengusahakan pekerja berada di tempat redup dan teduh. Sementara itu, Ketua Bomba Daerah Gombak dan Hulu Selangor, Samsul Ma'arif Saibani berkata, orang ramai diingatkan tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka ketika musim cuaca panas dan kering melanda negara sekarang. Bagi soalan yang kedua, apabila berlakunya musim panas dan kering, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat pembakaran secara terbuka. Yang mana orang awam biasanya akan membakar sampah pada waktu petang ataupun melakukan pembakaran yang tidak dirancang. Dan sekiranya ini berlaku, ianya dapatlah dielakkan dan harus dikawal sewaktu pembakaran dijalankan dan jangan ditinggalkan begitu sahaja tanpa pengawasan dan ianya ditakuti akan merebak ke kawasan yang lain. Jadi saya menasihatkan orang awam sentiasa berwaspada dan jangan melakukan pembakaran terbuka di dalam musim cuaca panas dan kering. Beliau berkata pihaknya kini sudah bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan ekoran perubahan iklim dan cuaca panas ketika ini dan akan bertindak membuat pemantauan serta rondaan dari semasa ke semasa meliputi kawasan seliannya bagi memastikan tiada sebarang aktiviti pembakaran terbuka dilakukan. Bagaimanapun sekiranya berlaku pembakaran secara terbuka, pihaknya akan segera ke lokasi. Menurut beliau, sehingga Februari 2022, sebanyak 223 panggilan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM membabitkan kebakaran di Selangor dengan 42 kes direkodkan di daerah Gombak dan Hulu Selangor membabitkan kebakaran kebun, hutan, belukar serta sampah sarap. Budak jatuh perigi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Usaha menyelamatkan seorang kanak-kanak lelaki 5 tahun yang jatuh ke dalam perigi masuk hari ketiga. Tragedi itu diikuti ribuan rakyat Maghribi yang menonton siaran langsung operasi menyelamat. Ryan terjatuh ke dalam perigi sedalam 32 meter pada Selasa lalu ketika bapanya sedang memperbaikinya.
Penyelamat bekerja 24 jam dengan bantuan lampu limpah. Mereka mengorek lubang selari dengan perigi berkenaan bagi membina terowong untuk mengeluarkan kanak-kanak malang itu dari sisi. Sehingga berita ini ditulis, penggerudian di kampung berhampiran Bab Barrett di Shafshawin di Maghribi itu sudah mencecah 27 meter, sasarannya 32 meter. Penyelamat menggali 3 meter secara mendatar di antara lubang dan perigi untuk menyelamatkan kanak-kanak itu. Pasukan perubatan dihantar ke lokasi kejadian untuk menjalankan pemeriksaan awal dan potensi masalah kesihatan sebaik saja budak lelaki itu diselamatkan. Pasukan penyelamat menghantar oksigen dan air kepada kanak-kanak itu melalui paip. Sebuah helikopter polis turut bersiap sedia untuk memindahkannya ke hospital berdekatan. Umat Islam di Indonesia diminta menggantikan solat Jumaat secara berjemaah di masjid dengan solat Zuhur di rumah ketika negara itu berdepan dengan lonjakan kes COVID-19. Setiausaha Suruhanjaya Fatwa Majlis Ulama Indonesia, MUI Miftahul Huda berkata, perkara itu ditetapkan dalam Fatwa nombor 14 2020 mengenai panduan ibadah ketika pandemik. Menurut fatwa tersebut, sekiranya tempat tinggal mempunyai kes jangkitan COVID-19 yang tinggi, solat berjemaah boleh dilakukan di rumah masing-masing tanpa datang ke masjid dan solat Jumaat pula boleh digantikan dengan solat Zuhur. Miftahul juga menjelaskan ketika fatwa itu dikeluarkan, Indonesia dan semua negara itu di seluruh dunia masih berperang dengan coronavirus. Keadaan sudah berbeza kerana masyarakat sudah mengetahui tentang COVID-19 termasuk cara pencegahan. Katanya vaksinasi membantu mengurangkan penularan, namun fatwa itu masih relevan untuk diguna pakai. Kes jangkitan COVID-19 di Indonesia dilaporkan terus meningkat sehingga 40 kali ganda berbanding bulan lalu. Di Sweden, burung gagak dilatih untuk memungut puntung rokok dan sampah sarap di sekitar jalanan bagi mengekalkan kebersihan. Burung liar itu dilatih secara berperingkat untuk memungut sampah dan memasukkannya ke dalam mesin yang akan menyalurkan makanan kepada haiwan itu di Bandar Södertälje. Usaha itu merupakan sebahagian projek perintis dikenali sebagai Corvette Cleaning yang dilaksanakan oleh The Keep Sweden Tidy Foundation. Projek itu bertujuan mengurangkan kos pembersihan jalanan di bandar tersebut. Pengasas syarikat itu, Christian Gunther Hansen, menganggarkan penggunaan burung gagak boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 75% daripada kos pembersihan jalanan di Södertälje. Södertälje ketika ini membelanjakan kira-kira 20 juta krona Sweden atau 9.07 juta ringgit untuk kos pembersihan di bandar tersebut. Katanya burung gagak mengambil bahagian secara sukarela dan lebih mudah untuk diajar berbanding spesies burung yang lain. Segmen BI Niaga selepas ini. Cuti
Tidak hanya menitik berat kecantikan dan kesihatan kucing peliharaan, EcoBed tampil menjadi penaja utama pertunjukan fashion kucing yang bertemakan Tahun Baru Cina dengan mengetengahkan penjagaan mesra alam sekitar. Ketua Pegawai Eksekutif EcoBed, Zaim Hadi Meskam atau lebih dikenali sebagai Bos Miau berkata, pertandingan berkenaan diadakan selama 2 hari di Keep Mall Melaka dengan melibatkan kira-kira 120 ekor kucing pelbagai jenis menerusi 6 kategori yang dipertandingkan. Beliau berkata sebagai sebuah negara yang berada di kedudukan ke-6 tangga pencinta kucing seluruh dunia, EcoBed yang terkenal dengan pasir kucing bersifat organik itu terpanggil berganding bahu bersama Malaysia Cat Community AMSUSI bagi menyokong kelestarian kucing. Katanya penajaan program itu secara tidak langsung memberi kesempatan kepada syarikat berkenaan dalam mendidik kumpulan pencinta kucing berkaitan penjagaan haiwan peliharaan itu yang selari dengan pemeliharaan alam sekitar. So kita EcoBed Malaysia sebagai merupakan sponsor utama, penaja utama untuk program ni di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan pendedahan tentang pendidikan, iaitu berkaitan tentang penjagaan alam sekitar. Daripada mana? So sebagai pembela kucing juga kita boleh support untuk kelestarian alam sekitar dengan menggunakan produk-produk yang mesra alam seperti mana EcoBed Malaysia tawarkan. Mengulas lanjut, beliau berkata mengambil kira senario pandemik COVID-19 yang melanda negara sehingga beberapa fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP terpaksa dilaksanakan, penganjuran program seumpama ini juga secara tidak langsung merapatkan semula ukhuwah antara pemilik haiwan kesayangan ramai ini. Katanya jika dahulu pertandingan seumpama ini diadakan saban tahun, namun ekoran kekangan pandemik COVID-19, kumpulan pencinta-pencinta haiwan ini hanya dapat berkomunikasi bagi berkongsi idea dan sebagainya hanya melalui medium dalam talian. Bila kita buat aktiviti seperti ini, ianya bukan sahaja sekadar pertandingan, sekadar kita nak tunjukkan kucing kita cantik, kita jaga kucing kita dengan baik, tetapi sebenarnya bila ada pertandingan-pertandingan seperti ini, kita dapat merapatkan ukhuwah. Kita dapat berkongsi pengalaman, berkongsi idea bersama dengan rakan-rakan yang cukup cinta dengan si bulus ni. Jadi sebab itulah juga objektif utama kita selain daripada untuk kita mengiktiraf penjaga-penjaga si bulus ni yang memang orang kata memberikan sepenuh layanan dan kasih sayang kepada si bulus mereka. Dalam masa yang sama juga kita dapat berkenal-kenalan dan meluaskan lagi rangkaian kita. Program selama 2 hari itu melibatkan peserta seluruh negara dengan penglibatan juri-juri profesional. Bagi meringankan beban rakyat yang terjejas akibat banjir, kerajaan telah memperkenalkan pakej bantuan banjir keluarga Malaysia berjumlah 1.4 bilion yang merangkumi bantuan tunai, pembaikan rumah dan fasiliti awam. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.